Sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sangat-sangat rindu dengan kelibat mereka ini ketika mereka menjadi pembangkang. Anda tak rindu ke? Sebab masa mereka ini menjadi pembangkang, mereka ini sangat-sangat bijak. Tetapi bila dah jadi kerajaan, hilang langsung kebijaksanaan mereka entah ke mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masih lagi berbicara berkenaan dengan perihal ringgit kita yang telah mencatatkan rekod baru semalam. Di mana seperti mana yang anda semua memang dah tahu, ringgit kita telah mencatatkan angka RM4.80 bagi setiap dolar Amerika Syarikat, di mana ini adalah yang terburuk dalam tempoh 26 tahun sejak tahun 1998. Di mana tahun 98 pula menyaksikan ringgit kita mencatatkan rekod buruk terburuk dalam sejarah negara kita ini berbanding US dollar, iaitu RM4.88. Di mana benda ini sebenarnya sangat-sangat merisaukan. Sebab ialah bila mata wang kita ini drop gila-gila seperti ini berbanding US dollar, ini akan memberikan impak kepada nilai import kita sebenarnya. Sebab kita masih lagi kena terima hakikat betapa negara kita ini masih lagi bergantung kepada import, terutamanya untuk barang-barangan esensial seperti barang makanan dan macam-macam lagi. Dan kebanyakan import ini urus niaganya dijalankan dalam bentuk US dollar. Dan kalau tak nak cerita US dollar pun sebenarnya, ringgit kita seperti mana video yang telah saya kongsikan di sini malam tadi, ringgit kita sebenarnya telah merudum berbanding dengan kebanyakan mata wang lain di dunia, terutamanya di kalangan negara-negara ASEAN, bukan setakat US dollar saja. Tetapi bila ditanyakan puncanya kepada kerajaan ini berpusing-pusing. Alasan yang paling biasa diberikan ialah, kenaikan ringgit ini adalah disebabkan oleh kenaikan kadar OPR dekat USA yang agak melampau, interest dekat USA sangat-sangat tinggi sehingga menyebabkan ringgit kita menjadi lemah dan sebagainya. Okey, fine lah, itu alasan dulu. Tengok-tengok timbul satu lagi alasan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu ringgit kita jatuh disebabkan oleh penurunan mendadak kadar OPR dekat China. Sudah. Kejap kata ringgit naik disebabkan oleh OPR naik. Dan sekarang kata ringgit naik disebabkan oleh OPR turun pula. Mana satu sebenarnya ni? Tak konsisten langsung. Tetapi yang paling lawak sekali tuan-tuan dan sekalian, bila Perdana Menteri mengelak daripada menjawab soalan berkenaan dengan ringgit. Di mana Perdana Menteri yang juga berangkat Menteri Kewangan pertama itu telah meletakkan beban untuk menjawab soalan-soalan wartawan itu kepada Gubernur Bank Negara. Kelakar, kesian orang tua itu masalahnya. Gubernur Bank Negara nak jawab soalan berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit. Nak kena fahamkan satu perkara tuan-tuan sekalian. Bank negara ini sebenarnya hanya bertanggungjawab berkenaan dengan dasar monetary negara, dasar duit negara. Bukannya berkaitan dengan kejatuhan nilai ringgit itu per se kalau nak ikutkan. Sebab kejatuhan nilai ringgit ini bukan sekadar disebabkan oleh dasar monetary. Dasar monetary kita mungkin boleh cantik, boleh matap dan sebagainya. Tetapi ada banyak faktor. Seperti faktor keyakinan pelabur, faktor dasar fiskal, faktor berkenaan dengan ekonomi tempatan dan macam-macam lagi. Benda-benda ini kena dijawab oleh Perdana Menteri atau Menteri Kewangan. Dalam kes negara kita ini, kedua-duanya adalah orang yang sama. Bukan patut dijawab oleh Gubernur Bank Negara. Bank Negara hanya boleh jawab berkenaan dengan dasar monetary. Sebab itulah jawapan Bank Negara ini pelik-pelik. Dia kata, itu tidak menggambarkan keadaan ekonomi kita dan sebagainya. Kejatuhan nilai mata wang ini tidaklah menggambarkan tentang situasi sebenar ekonomi. Kejatuhan mata wang itu menggambarkan sebenarnya situasi ekonomi kita. Dan kalau nak ikutkan, segala benda dekat negara kita ini memang menggambarkan situasi ekonomi kita tak cantik sebenarnya. Sebagai contoh, kita punya outflow, foreign bond outflow, equity-equity kita yang telah dijual oleh pelabur-pelabur asing mencatatkan nilai outflow yang betul-betul maksimum pada Januari 2024. Kemudiannya, kita punya purchasing manager index untuk 17 bulan berturut-turut telah menguncup. Belum cerita lagi berkenaan dengan current account surplus kita yang makin berudum. Kita punya FDI drop sampai 47%. Kita punya ekspor negatif belaka. Segala benda ini tuan-tuan sekalian telah menyebabkan permintaan terhadap ringgit itu sangat-sangat berkurang. Bila permintaan terhadap ringgit itu berkurang, bermaksud ringgit kita orang tak beli. Bila orang tak beli ringgit kita, nilai ringgit kita akan drop. Dan ini yang tengah berlaku dekat negara kita pada ketika ini sebenarnya. Kalau anda tak percaya kata-kata saya ini palatau dan sebagainya, anda tonton kata-kata dari pakar ekonomi yang sangat-sangat luar biasa ini yang sempat dirakamkan satu ketika dahulu, di mana anda akan mendapati kata-kata oleh pakar ekonomi ini adalah sama dengan apa yang saya tuturkan pada ketika ini. Jemput tonton. Mata wang naik bila ada permintaan untuk orang beli mata wang kita. Orang nak beli ringgit. Kenapa orang nak ambil ringgit? Dia nak beli ringgit sebab dia kena bayar dalam ringgit. Macam mana orang bayar dalam ringgit? Ada dua kemungkinan besar, ada dua cara besar lah. Satu, ramai orang datang melabur di Malaysia. Dia nak melabur di Malaysia,
Ya, pergi beli kat Melawati Mall, bagi duit dolar. Siapa nak lah? Sekarang ada lah kan. Tapi dia kena bagi ringgit. Jadi kalau ada pelaburan besar, ringgit naik lah. Sebab permintaan orang akan tukar. Nak ambil, saya ada dolar, tapi saya nak melabur di Malaysia, saya kena belanja dalam ringgit. Saya nak ringgit. Lagi banyak permintaan, lagi ringgit naik. Cara kedua ialah apabila ada urusan dagang yang orang kena bayar dalam ringgit. Contohnya, bila kita ekspor barang kita keluar negara, orang lain beli barang kita, dia order, bila dia bayar, dia kena bayar dengan ringgit. Maksudnya, lagi tinggi ekspor kita, lagi bagus ekonomi kita, maka lagi banyak orang terpaksa tukar mata wang ke dalam ringgit untuk bayar kita. Mudah saja. Tak mudah untuk Ismail Sabri lah kan, tapi mudah untuk kita. Jadi bila tengok mata wang jatuh ini, jelas sekali bahawa ada benda tak kena dengan ekonomi kita. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan sekalian? Sebiji-sebijan kan? Rafizi kata nilai ringgit ini hanya akan boleh naik disebabkan oleh dua perkara. Yang pertamanya, kalau pelabur asing banyak masuk. Yang keduanya, tinggi permintaan terhadap ringgit, di mana orang akan membeli dengan ringgit. Contohnya ekspor dan sebagainya. Dua-dua ini tengah tak berlaku dekat negara kita sekarang. FDI kita drop sampai 47%. Saya dah kata tadi. Kemudian ekspor kita pun negatif. Banyak perkara sebenarnya yang telah menyebabkan ringgit kita ini semakin lama semakin dijual, semakin melambat dekat pasaran dan tak ada orang beli. Dan semua ini tak boleh dijawab oleh Gabenor Bank Negara. Sebab Gabenor Bank Negara tidak menentukan dasar ekonomi negara kita. Yang menentukan dasar ekonomi kita, dasar kewangan kita semua ialah Menteri Kewangan. Campur dengan Menteri Ekonomi, campur dengan Menteri MITI. Mereka ini yang patut jawab serba sedikit. Bukannya Gabenor Bank Negara masalahnya. Ini ibaratnya macam, kalau ringgit naik, oh, kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan Dunia Perdana Menteri. Kalau ringgit power je, oh, inilah kehebatan Kerajaan Madani dan sebagainya. Kalau ringgit jatuh, tanya bank, tanya bank, tanya bank. Macam tu ke masalahnya. Tetapi dalam masa yang sama juga, anak-anak papa dok sugar coating lagi masalahnya. Tetap hendak menyalahkan orang lain dan dalam masa yang sama juga tetap mengatakan bahawa oh, ekonomi kita okey apa. Berbanding dengan Singapura, kita punya GDP growth memang lagi bagus. Singapura cuma 1.1%. Kita ialah 3.7%. Saya dah cakap banyak kali benda ini. Nak banding dengan Indonesia. Banding dengan Filipina. Negara yang level kita. Singapura itu negara maju. UK itu negara maju. USA itu negara maju. Jepun itu negara maju. Mereka ini dah tak berkembang dah masalahnya sebab mereka memang dah maju. Mereka tidak perlu pun economic growth. Kita, negara membangun ini yang perlukan economic growth. So kalau nak banding dengan Indonesia. Sebab Indonesia juga merupakan negara membangun. Indonesia dapat 51% perkembangan ekonomi tahun lepas. Kita 3.7. Kita drop banding Indonesia. Padahal tahun 2022, kita yang paling berkembang. 8.7% berbanding negara-negara ASEAN. Lain macam betul kita drop pada kali ini, tuan-tuan sekalian. Banyak kali dah saya sebut benda ini, tuan-tuan. Langkah pertama untuk menyelesaikan apa je masalah ialah dengan mengakui bahawa masalah itu wujud at the first place. Mana sekarang ini, kita gagal untuk mengakui masalah itu wujud. Punca masalah itu memang ada. Bukan sekadar gagal, tetapi kita enggan. Kerajaan kita enggan untuk mengakui masalah itu wujud. Dan kerajaan enggan untuk mengakui bahawa masalah itu muncul dari diri mereka sendiri. Sehinggalah mereka menyedari bahawa problem itu datangnya dari diri mereka sendiri. Jangan harap negara kita ini dapat dipulihkan sebenarnya. Tetapi itulah, kita dapat sebuah kerajaan yang sangat-sangat ego yang langsung tidak mahu mengakui kesalahan mereka. Sebab mereka tahu, mereka telah termakan badi ucapan-ucapan, kata-kata, hentaman-hentaman mereka sendiri ketika mereka menjadi pembangkang. Kerana itulah mereka begitu malu sekali, kemaluan yang begitu besar sampai mereka tak sanggup nak mengakui bahawa mereka ini jauh lebih teruk berbanding kerajaan-kerajaan terdahulu. Dan sekiranya kalau perkara itu berterusan, jangan harap ekonomi kita dapat dipulihkan dengan kadar yang segera. Dan 4 tahun yang mendatang ini merupakan tahun-tahun yang sangat menyenakkan untuk kita sebenarnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja, termasuklah enggan mengakui kesalahan dan letakkan segala kesalahan dekat bahu orang lain. Semua salah kecuali mereka. Saudara Sani Hamzan dah kata awal perkara ini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus. Bangang, oh bangang. Bukan bangang. Bangang, oh bangang. Bukan. Rosok lagu tu. Bangau oh bangau. Bangang, oh bangang. Bang, aku sepuk muka-muka. Bangau oh bangau. Bangang, oh bangang.